khabar semua? Baiklah, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa semangat untuk meneruskan sesi pembelajaran di channel Cikgu Aziz. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, untuk hari ini cikgu akan teruskan perkongsian Bahasa Melayu SJK tahun 5, iaitu tema 3, pastikan selamat di mana-mana. Unit 7, iaitu sentiasa peka setiap masa. Dan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Panduan Keselamatan di Rumah Pangsa. Baiklah, sebelum itu cikgu akan bacakan dahulu apa standard pembelajaran dan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.3.2, iaitu membaca dan mempersembahkan karya sastra dan bukan sastra dengan gaya penyampaian dan sebutan yang sesuai. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat membaca dan mempersembahkan taklimat tentang panduan keselamatan di rumah pangsa. Baiklah, jika murid-murid sudah bersedia, kita buka buku teks halaman 43. Ayuh kita belajar. Baiklah, jika dilihat di dalam buku teks kamu, halaman 43 itu ditulis panduan keselamatan di rumah pangsa. Di situ ada 9 panduan keselamatan di rumah pangsa. Baik, apa yang perlu kamu buat pada hari ini? Ya, kamu perlu membaca. Ya, kita baca panduan ini dan kita akan karangkan menjadi satu taklimat supaya kamu dapat mempersembahkan taklimat panduan keselamatan di rumah pangsa. Baik, sebelum itu cikgu akan bacakan dahulu petikan teks ini. Salam sejahtera semua. Saya penguasa bomba Lam Zishen. Pada hari ini, saya akan menyampaikan taklimat tentang panduan keselamatan di rumah pangsa. Panduan keselamatan tersebut termasuklah kamu lihat di situ ada mulut. Itu bermakna kamu perlu fikirkan jawapan. Macam mana nak dapat jawapan? Ya, kita lihat panduan yang diberikan itu. Kita gabungkan, kita jadikan dia satu karangan yang lengkap. Okey, baik. Ayuh kita sama-sama buat. Baik, panduan yang pertama. Pastikan jeriji dipasangkan pada koridor, balkoni dan tingkap. Jeriji tersebut perlulah mudah dibuka oleh bomba dari luar. Baik, itu panduan yang diberikan. Jadi kita murnikan untuk kita persembahkan taklimat nanti. Baik. Okey, ini yang telah dimurnikan. Cikgu akan bacakan. Panduan keselamatan tersebut termasuklah memastikan jeriji dipasangkan pada koridor, balkoni dan tingkap. Namun,
Perlu diingatkan, jeriji tersebut perlulah mudah dibuka oleh bomba dari luar. Yang seterusnya, panduan yang kedua, 3 dan 4. Okey, kita akan gabungkan dia jadi satu perenggan. Baik, panduan yang kedua. Larang anak supaya tidak bermain di balkoni, di tangga, di dalam lift atau di koridor. Yang ketiga, pastikan pintu hadapan dan pintu balkoni sentiasa berkunci. Dan panduan yang keempat, pastikan pasu bunga tidak diletakkan di koridor atau di atas pagar balkoni. Baik. Okey, cikgu bacakan yang telah kita gabungkan 3 panduan ini. Seterusnya, kita perlu melarang anak supaya tidak bermain di balkoni, di tangga, di dalam lift atau di koridor. Pastikan juga pintu hadapan dan pintu balkoni sentiasa berkunci. Kita juga perlu memastikan pasu bunga tidak diletakkan di koridor atau di atas pagar balkoni. Dan panduan yang kelima, buang sampah di tempat yang disediakan. Selain itu, setiap penghuni mestilah membuang sampah di tempat yang disediakan. Penghuni tidak boleh membuang sampah dari tingkat atas. Perbuatan ini akan membahayakan orang yang berada di bawah. Seterusnya, panduan yang ke-6 dan ke-7. Yang ke-6, pastikan pintu keselamatan dalam keadaan baik dan tertutup. Yang ke-7, lekatkan pelan laluan keselamatan pada dinding di setiap aras rumah pangsa. Baiklah, ayat yang telah dilengkapkan ialah, di samping itu, kita juga hendaklah memastikan pintu keselamatan dalam keadaan baik dan tertutup. Pelan laluan keselamatan mesti dilekatkan pada dinding setiap aras rumah pangsa. Baik, yang terakhir iaitu panduan yang ke-8 dan ke-9. Baik, panduan yang ke-8 ialah laporkan kehadiran orang yang mencurigakan di kawasan rumah pangsa kepada pihak polis. Dan yang ke-9, pasang video phone bagi membolehkan identiti tetamu di pintu masuk bangunan dapat dikenal pasti sebelum membenarkan mereka masuk. Baiklah, ayat lengkapnya. Sementara itu, penghuni mestilah melaporkan kehadiran orang yang mencurigakan di kawasan rumah pangsa kepada pihak polis. Penghuni juga digalakkan untuk memasang video phone yang membolehkan identiti tetamu di pintu masuk bangunan dapat dikenal pasti sebelum membenarkan mereka masuk. Baik, di sini ada dinyatakan satu alat keselamatan iaitu video phone. Okey, apa itu video phone? Baik, seperti yang terdapat di dalam buku teks kamu, telah dinyatakan video phone ialah peranti telefon yang menghantar dan menerima suara serta imej visual antara pihak yang berkomunikasi. Okey, baik. Lihat di bahagian bawah buku teks kamu itu telah ditulis, kesimpulannya, kita mestilah sentiasa peka akan keselamatan supaya keselamatan diri kita sentiasa terjamin. Saya berharap agar panduan ini dapat membantu
tuan-tuan dan puan-puan bagi mengatasi masalah keselamatan di rumah. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebelum berakhir kelas kita pada hari ini, kita lihat soalan uji minda, iaitu mengapakah jeriji dipasangkan pada koridor, balkoni dan tingkap? Fikir apakah jawapannya? Mengapa? Untuk apa jeriji itu dipasang? Ya, supaya selamat. Ya, betul. Yang pertama, untuk memastikan keselamatan penghuni. Ada lagi? Tidak? Tidak kemalangan? Okey, ya. Untuk mengelakkan kemalangan. Ya, supaya tidak berlaku kemalangan. Lagi? Ada lagi? Pencuri tidak masuk. Ya, betul. Bagus. Untuk mengurangkan risiko kecurian. Okey, lagi? Tak ada? Okey, baik. Satu lagi ialah menjaga keselamatan kanak-kanak. Baiklah. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, sampai di sini sahaja, sehingga kita jumpa lagi pada masa akan datang.